Kartini telah dilahirkan pada 21 hari bulan 4 tahun 1879 di Jepara, Indonesia. Walaupun Kartini berdarah bangsawan yang mana ayahnya merupakan bupati ataupun kita panggil sebagai wakil daerah atau wakil kawasan, Kartini mempunyai satu bentuk ataupun satu rasa belas kasihan kepada orang bawahannya ataupun kepada bangsanya sendiri. Dan Kartini menolak untuk dijodohkan dengan orang yang pernah berkahwin ataupun untuk menyokong poligami, kerana pada waktu itu poligami adalah satu bentuk ataupun budaya yang diamalkan oleh bangsawan Jawa. Jika isteri pertama bukan daripada golongan bangsawan, lelaki tersebut tidak mampu ataupun tidak boleh menjadi wakil rakyat di kawasan tersebut. Jadi mereka terpaksa berkahwin 2 atau 3 untuk memastikan status mereka terjamin. Jadi bagi Kartini, ini adalah satu bentuk yang tidak adil kepada wanita kerana Kartini sendiri merupakan anak kepada perempuan yang bukan golongan bangsawan. Dia sebagai puteri Jawa diangkat sebagai puteri Jawa, tetapi ibunya tidak pernah diangkat sebagai ibu kepada puteri Jawa kerana tidak mempunyai darah bangsawan. Dan pada waktu itu, yang hanya mampu untuk mendapatkan pendidikan adalah anak-anak lelaki dan juga anak-anak Belanda, tidak kepada puteri-puteri ataupun anak perempuan bangsa Jawa. Kartini ingin untuk melanjutkan pelajaran seperti abangnya yang melanjutkan pelajaran ke Belanda. Pada waktu itu sepatutnya wanita sebayanya perlu disediakan untuk menghadapi cabaran-cabaran rumah tangga. Tetapi bukan itu yang Kartini mahukan. Kartini mahu pendidikan dan pelajaran. Dan daripada situlah ayahnya melihat dan berasa kasihan kepada Kartini dan memberi sedikit kelonggaran kepada Kartini ketika dipingit. Kartini dapat beberapa waktu untuk keluar berjumpa dengan orang dan untuk menjadi wakil kepada ayahnya. Akhirnya Kartini berkahwin dengan seorang bupati juga ataupun wakil rakyat di satu kawasan. Itu disebabkan oleh Kartini ingin menjaga air muka ayahnya kerana selalu disindir kenapa anaknya tidak berkahwin, kenapa anaknya masih belum dipingit orang dan sebagainya. Quote yang paling terkenal tentang Kartini adalah habis gelap terbitlah terang, which is kalau kita perasan kehidupan Kartini ni agak singkat. Selepas dia berkahwin, dia telah dibawa ke perkampungan suaminya, dan sebelum dia berkahwin dia ada mengeluarkan beberapa syarat. Contohnya dia nakkan pendidikan ataupun dia mahukan sekolah dibina untuk anak-anak pejabat di kawasan suaminya, dan itu telah dipersetujui oleh suami Kartini dan memang terwujud satu sekolah untuk anak-anak perempuan di kawasan tersebut. Kartini membawa tukang ukir terbaik daripada Jepara yang mana di kawasannya sendiri ke perkampungan suaminya untuk mengajarkan cara mengukir kayu supaya ukiran kayu tersebut boleh menjadi sumber kepada masyarakat setempat, dan akhirnya mereka boleh mengelakkan daripada anak-anak perempuan mereka masuk ke rumah-rumah ataupun untuk menjadi kita panggil sebagai kuli daripada mereka kecil. Kartini ni adalah seorang yang sangat humanis. Kartini menolak sebarang bentuk kolonial terhadap diri dia dan juga bangsanya kerana dia nampak apa yang berlaku di tanah Jawa ataupun Jepara pada waktu itu. Belanda banyak mengambil hasil usaha daripada orang-orang Jawa di sana dan orang Jawa seperti bukan tuan rumah di tanah sendiri. Jadi Kartini ingin memecahkan cengkaman kolonial dan memberikan pelajaran kepada wanita dan juga anak-anak yang lain. Apa yang Kartini nampak ataupun Kartini percaya adalah wanita merupakan sekolah kepada anak-anak. Jadi jika sekolahnya tidak pandai atau sekolahnya buta huruf, macam mana anak-anak di Jawa akan membangun dan membesar menjadi seorang profesor ataupun seorang yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan bila kita bercakap tentang bentuk feminism ataupun satu bentuk yang dibawa oleh Kartini, dia mengungkapkan satu quote ni, iaitu bukanlah laki-laki yang hendak kami lawan melainkan fikiran kolot dan juga adat resam yang lapuk. Jadi maksudnya dia tak nak pun bersaing dengan lelaki ataupun tak nak pun mengambil tempat lelaki mengerjakan pejabat ataupun membuat kerja-kerja berat, tapi dia nak satu bentuk ataupun satu pemikiran kolot yang selalu oppress perempuan, yang selalu menunjukkan perempuan tidak layak untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Itu ditolak mentah-mentah. Pada umur 25 tahun, selepas beberapa bulan melahirkan anaknya, beliau meninggal dunia. Hasratnya dibawa oleh adiknya sendiri. Dia tidak dapat merasa apa usaha yang dia lakukan selama ini. Kadang-kadang ada perlawanan kita ataupun ada satu isu
isu-isu yang kita bawa kemungkinan tidak akan nampak sekarang, tapi kemungkinan akan memberi impak kepada individu ataupun generasi akan datang. Contohnya, jika tidak ada perempuan yang bangun untuk menuntut hak pelajaran ke anak perempuan, mungkin hari ini saya sendiri pun tak akan dapat pendidikan sehingga ke universiti.